Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya pada hari ini, Piu Amin, untuk kita berkongsi pelbagai cerita dan manfaat dan juga ilmu yang akan sama-sama kita amalkan. Sebelum itu, sekarang ini anda bersama saya live di Facebook Pengurusan Haji dan Umrah. Anda juga boleh klik butang like dan juga share sebanyak yang mungkin pada Facebook dan juga subscribe YouTube kami, iaitu Pengurusan Haji dan Umrah. Anda juga boleh diminta sekarang ni jangan lambat-lambat untuk follow IG kami, iaitu dhumy.official. Jadi pada ketika ini anda juga boleh terus klik butang share pada Facebook, subscribe dan juga boleh ambil link di Facebook ataupun di YouTube untuk paste, untuk share dekat dalam grup-grup WhatsApp. Jadi ramai lagi yang akan menonton, ramai lagi yang akan mendapat melihat dan juga menikmati ilmu yang akan kita kongsikan, yang akan kita bicarakan sama-sama pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita nak berbicara tentang satu tajuk, nak kerja atau nak ilmu, ataupun nak kerja vs nak ilmu. Kerja atau ilmu, kadang-kadang ada di antara kita yang keliru, yang kadang-kadang tak dapat nak letakkan satu keputusan yang tepat, mana yang lebih utama ni, antara untuk kita nak bekerja ataupun untuk mencari ilmu. Sebenarnya tidak lain tidak bukan, kita tak boleh lari daripada untuk menuntut ilmu. Kerana ilmu, mencari ilmu itu adalah kefarduan yang telah ditetapkan di dalam agama itu sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah Ta'ala akan meninggikan darjat dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Maknanya orang yang percaya, orang yang yakin, orang yang beramal ibadah dengan kepercayaan yang dia ada itu tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, golongan yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini bukan sekadar mendapat maklumat, tetapi dia mencari ilmu bersungguh-sungguh, dan dengan keberkatan ilmu tersebut, maka kehidupannya akan bertambah baik. Kualiti ibadahnya akan lebih cantik. Jadi ini yang kita kena faham dan kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada orang yang beriman, yakni orang yang mencari kesempurnaan dalam ibadah, kesempurnaan dalam mencari jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu. Disebab itu betapa besarnya nilai orang yang menuntut ilmu, sehingga Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, al-alim afdalun min alfun abid, iaitu orang yang alim, seorang yang alim yang menuntut ilmu itu, jumlahnya mungkin seorang, itu lebih baik, itu lebih bagus, itu lebih utama daripada 1000 ahli ibadah. Kerana apa? Perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini membawa maksud, iaitu kalau ada 1000 ahli ibadah yang hanya bekerja mencari ibadah semata-mata, tetapi tak tahu pun ibadahnya diterima ataupun tidak. Takkan dia tak tahu? Mana dia nak tahu? Sebab dia tak menuntut ilmu. Dia semayang, tetapi ilmu pasal semayang dia tak ada. Dia melaksanakan sedekah, tapi ilmu pasal sedekah dia tak ada. Jadi nak menunjukkan di sini bahawa apa yang dia pelajari, apa yang dia buat itu tidak sempurna. Tetapi berbeza dengan orang yang menuntut ilmu. Bila dia menuntut ilmu, dengan ilmu yang ada, dia boleh pelbagaikan ibadat yang dia lakukan, dan di situ juga akan menjamin kesempurnaan dan ibadat dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam maksud ataupun konteks yang lain, betapa besarnya ilmu ini perlu dicari dan perlu untuk dituntut, perlu untuk ditimba dengan sempurna. Bahawa Nabi SAW sebut dalam satu hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis bahawa menuntut ilmu ini adalah kefarduan, wajib. Sebab itu bagi orang yang tidak menuntut ilmu, saja-saja tak menuntut ilmu, tidak mahu dan tidak berkehendak kepada mencari ilmu, maka dia telah melakukan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dia susah, adapun mungkin dia tak dapat untuk mencapai ilmu itu dengan pelbagai kemajuan yang dia ada,
Dan ketika itu juga kita tidak membantu dia untuk mendapatkan ilmu, maka masyarakat ketika itu kita juga akan mendapat dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besarnya kepentingan mencari ilmu. Kerana dengan ilmu yang kita pelajari akan melengkapkan kehidupan kita menjadi orang yang sempurna. Tapi saya ni kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang bertanya kepada kita, dia bukan tak nak cari ilmu, tetapi kalau dia tidak bekerja ataupun dia tidak mencari duit, bagaimana untuk dia mencari ilmu? Ada kadang orang dia bekerja sambil belajar, tak jadi masalah. Tetapi melihat kepada fokus dan juga matlamat seseorang itu sendiri. Kalau dia boleh bekerja dalam mencari ilmu dan itu tidak mengganggu proses pembelajaran dia, proses mencari ilmu dia, maka insya-Allah anda semua boleh terus untuk bekerja dan juga mencari ilmu ataupun belajar. Tapi kalau kita tahu kalau kita bekerja, fokus kita mudah lari, matlamat kita mudah lari, cara untuk kita belajar itu pun dah jadi malas, kita pun dah tak ada daya ingatan yang bagus sebab dah fokus kepada kerja, maka ketika itu kita perlu berjaga-jaga kerana kita mungkin tidak sesuai untuk bekerja sambil belajar. Tapi sebenarnya kita boleh cari antara peluang-peluang yang disediakan kepada kita. Contohnya ilmu yang kita pelajari itu menjamin pekerjaan kita. Ataupun dalam konteks yang lain, kita belajar sesuatu yang boleh memberi kebaikan kepada kita, memberi penerimaan kita kepada masyarakat. Contoh, ada orang yang belajar dalam bidang undang-undang. Dia keluar, dia boleh jadi orang yang mengawal ataupun mentadbir, yang menguruskan polisi undang-undang dengan sempurna. Begitu juga apa yang selalu yang kita sedang bicarakan, contohnya bagi pelajar-pelajar pengurusan, diploma pengurusan haji dan umrah. Ada di kalangan kita yang kata diploma pengurusan haji dan umrah ni belajar haji ke, belajar umrah ke, dan benda ni boleh dapat dalam kursus-kursus haji dan umrah. Sebenarnya tidak. Apa yang kita belajar dalam diploma pengurusan haji dan umrah ini, kita dapat praktikkan dalam industri yang lebih besar. Industri pelancongan Islami yang selalu saya kongsikan. Industri pengurusan haji dan umrah di Mekah dan Madinah, yang kita tahu bahawa orang yang pergi ke Mekah dan Madinah ini akan terus berterusan sehinggalah hari kiamat. Maka ini yang kita dapat kongsikan bagi mereka yang belajar satu pendidikan, satu pembelajaran, bila dia keluar, dia akan dapat kerjaya yang baik. Ini juga satu pilihan yang tepat. Jadi sebab itu kawan-kawan penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita nak memilih kerjaya, pilihlah kerjaya yang boleh memberikan satu pendekatan yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kerja dalam dunia ini adalah kerja-kerja yang baik, kecuali ada kerja-kerja yang membawa kepada pelanggaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena sama-sama elakkan. Tetapi sebenarnya kita diberikan option. Kita ada pilihan dalam hidup. Ada orang yang kadang-kadang dalam hidupnya tak tahu matlamat, jalan dan liku-liku yang dia sedang lalui dalam hidupnya ini cukup-cukup dahsyat. Jadi apa yang dia boleh buat? Dia boleh pergi cari orang-orang yang boleh diminta nasihat. Kita ada ibu dan ayah. Ibu dan ayah ni dia tahu kita ni. Dia tahu kita ni orang yang macam mana. Dia kenal kita. Dia yang jaga kita daripada kecil sampai kita besar. Jadi minta nasihat daripada ibu dan ayah supaya ibu dan ayah ini boleh memberikan satu tauladan yang baik kepada kita. Dia boleh bagi satu contoh yang baik kepada kita. Kita pun tanya pada ibu dan ayah, mak, ayah, agak-agaknya saya ni boleh kerja terus ke kena belajar dulu. Dan selalunya ibu dan ayah ini dia tahu apa keputusan yang terbaik. Kalau dia tengok anak dia ni mungkin dia tak boleh untuk bawa dalam bidang pendidikan. Ada orang ni dari kelebihan yang tertentu. Ada orang dia lebih dalam bab ilmu, dia boleh membaca, boleh menghafal, boleh mengingat. Tapi ada orang pula dia tak ada kemahiran tersebut, tetapi dia ada kemahiran vocational. Ada kemahiran teknik-teknik yang lain yang dia boleh membaiki kereta. Dia boleh membaiki motor. Orang bijak-bijak ni kalau nak baiki motor bagi kereta ni takut tak jadi kan. Tapi orang yang mungkin tak belajar pandai tapi dia ada kemahiran, dia ada skill. Jadi skill ni juga kalau dia dapat untuk terus asah, untuk terus dia pelajari macam mana untuk meningkatkan skill dia, dia juga boleh mencari ilmu dalam bidang yang dia suka. Jadi sebenarnya dalam erti kata yang mudah, apa sahaja yang kita buat, kita tak boleh lari dalam mencari ilmu. Kalau kita kerja pun, kerja itu adalah suasana ataupun ketika untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sama ada kita nak memilih kerjaya ataupun kita nak mencari ilmu dalam bentuk yang lebih formal, sebenarnya kita kena ketahui bahawa kehidupan kita adalah sebuah pelajaran. Kehidupan ini adalah universiti yang memang mengajar kita pelbagai pendidikan. Kalau kita diuji, itu peperiksaan yang perlu untuk kita hadapi dalam keadaan yang tenang. Sama ada kita lulus ataupun gagal, itu bukanlah ceritanya, tetapi yang lebih utama bagaimana untuk kita berhadapan dengan ujian yang sedang kita lalui. InsyaAllah terus memilih satu keputusan yang terbaik, sama ada untuk terus kita berjaya dalam bidang kerjaya kita ataupun terus menteladani, menekuni dalam bidang ilmu, maka itu juga akan memberikan kesan yang terbaik dalam hidup kita. Sebagai akhirnya, pesanan seperti biasa, terus klik butang share supaya ramai lagi yang boleh menonton dan juga mendapat manfaat daripada perkongsian kita. Daripada tajuk nak kerja ke nak cari ilmu, anda boleh like Facebook kami dan juga subscribe YouTube kami, iaitu Pengurusan Haji dan Umrah. Anda juga boleh follow Instagram kami, iaitu dhumi.official. Jadi kami kongsikan pelbagai perkara yang menarik di dalam media sosial kami pada kali ini. Anda juga boleh kongsikan kepada yang lain supaya mereka yang mendapat manfaat, anda juga mendapat pahala daripada ilmu yang dikongsikan. Jadi sekadar itu sahaja yang dapat saya bawakan pada kali ini. Banyak lagi tajuk-tajuk yang menarik selepas ini. Jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.